faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Sadaqallahul azim. Yang membaca tuan rumah serta ahli keluarga yang di-Ketua PAS kawasan Kuala Pilah, Encik Zaharuddin bin Osman, pimpinan PAS kawasan, para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, serta anak-anak yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama hadir untuk meneruskan lagi program yang diatur sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga menjadi sebahagian daripada program kehidupan kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Seperti mana yang kita semua jelas dan kita tahu bahawa kedatangan bulan Ramadan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ayat yang selalu kita dengar, yang kita baca. Bahkan kalau kita selalu menghadiri program-program tazkirah dalam bulan Ramadan ini, ayat-ayat yang sebegini tidak mungkin ditinggalkan oleh mana-mana penceramah ataupun kuliah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa matlamat Allah Subhanahu wa taala menyediakan kefarduan puasa dalam bulan Ramadan ini adalah untuk melahirkan kita sebagai seorang muslim yang bertakwa, melahirkan rumah tangga kita, rumah tangga yang bertakwa, melahirkan masyarakat kita, masyarakat yang bertakwa, melahirkan negara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai darjat takwa ini, Allah Subhanahu wa taala selain daripada memfardukan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyusun program-program yang khusus dalam bulan Ramadan yang menjurus kepada 3 perkara. Yang pertama, bulan Ramadan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dia membawa rahmat. Sesuai juga dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan seorang rasul, membawa rahmat ke seluruh alam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bulan Ramadan kepada kita semua sebagai bulan maghfirah, bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan yang ketiga, hasil daripada Ramadan Al-Mubarak ini, Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini Allah Subhanahu wa taala peruntukkan tawaran-tawarannya kepada kita, janji-janjinya kepada kita. Kalau sebuah kerajaan yang memerintah, dia melaksanakan janjinya, janji dia tepati. Yang pembangkang yang belum merintah, dia mengemukakan tawaran-tawarannya, tak boleh nak buat lagi, tapi mengemukakan tawaran-tawaran yang lebih baik daripada apa yang ada. Begitulah. Dia ibarat bulan Ramadan ni pun macam pilihan raya juga. Bila musim pilihan raya, tawaran-tawaran macam-macam, janji-janji macam-macam. Dia beri krim, semua jenis sport rim dia tak bagi. Semua benda bagi. Layar bagi, sport rim tak bagi. Jadi itu tawaran-tawaran yang seperti itu. Bahkan kalau kita nak jumpa dengan pemimpin, hari ni tak susah dah, sebab dah dekat pilihan raya, kita tak perlu buat appointment, dia datang rumah kita. Baik mana-mana pemimpin lah. Dan kadang-kadang pemberian ataupun peruntukan tu dibagi by hand terus. Tak payah kita nak susah pergi Putrajaya,
Kan? Nak bayar duit tol, duit minyak, nak bayar duit parking, nak jumpa pemimpin ni, musim pilihan raya cukup mudah. Nak jumpa dengan pemimpin. Bahkan kadang-kadang diturun, kalau tak boleh nombor 1 turun, hantar nombor 2. Tak boleh nombor 2 turun, hantar ketua-ketua bahagian, macam-macam pemimpin-pemimpin di pelbagai daerah. Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, bahkan dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, disebut oleh hadis Nabi SAW, Allah Taala turun ke langit dunia untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sendiri turun. Bahkan disebut kalau dalam surah Al-Qadar, Allah Ta'ala menurunkan malaikat Jibril, asisten Jibril turun. Bahkan ratusan ribu malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun sehingga ke langit dunia ini mendoakan, mengaminkan setiap doa istighfar yang diucapkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, mencurahkan pelbagai bentuk rahmat, memberikan seluruh keampunan, dan dijanjikan diberi jaminan pembebasan daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu 3 perkara yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Awal Ramadan ini ialah rahmat Allah, kemudian adanya pengampunan Allah, dan yang ketiganya pembebasan daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi nak mendapatkan ketiga-tiga anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini, bila dapat 3 ni, maka kita jadi orang yang bertakwa. Dan untuk mendapatkan 3 ini, Allah Ta'ala telah menyusun programnya sepanjang bulan Ramadan ini, bermula daripada solat berjamaah, berbuka puasa, sembahyang tarawih, qiyamul lail, bersahur, berpuasa di siang hari, tadarus Al-Quran. Ini semua program-program yang kita lakukan, dan setiap ibadah yang kita buat ini ada nas-nas, dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis secara khusus berkaitan dengan setiap ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan. Umpamanya kalau kita tahu qiyamul lail dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, berkaitan dengan kelebihan orang yang qiyamul lail bulan Ramadan. Kemudian bersahur, sahur pun ada dalil dan nas yang khusus. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya dalam bersahur itu ada keberkatan. Kemudiannya Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, kan, orang yang berpuasa doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehinggalah dia berbuka. Maknanya bermula daripada terbit fajar subuh itu sampailah terbenam matahari waktu maghrib, kita berbuka. Sepanjang masa itu adalah masa yang mustajab doa bagi orang yang berpuasa. Makna disebut ibadah puasa itu secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian antara waktu yang mustajab doa lagi ialah waktu nak berbuka. Waktu berbuka ini waktu yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita ni tuan-tuan baca doa makan je lah. Apa salah kalau kita baca doa, ya Allah berilah kemenangan kepada parti Islam dalam pilihan raya ke-13 akan datang, tu waktu sebelum buka tu, kan? Ya Allah bagilah kesabaran yang tinggi kepada pejuang-pejuang Islam. Ya Allah Tuanku, hancurkanlah kezaliman, kemungkaran dan maksiat, kan? Turunkanlah pemimpin-pemimpin yang zalim, naikkanlah pemimpin-pemimpin yang ada, doa, kan? Maknanya lepas dia tuan, program kita ni nak buka puasa, doa 15 minit awal. 7 suku dah doa. Bila buka yang buka lagi doa 15 minit doa, sampai 7.28 tu barulah Allah mabarik lana fi ma razaq. Tak ke, saya ingat tazkirah daripada Ketua Pemuda PAH Negeri dalam satu iftar tahun lepas di Teluk Kemang ni. Dia baca doa 10 minit awal. Kata apa ni, kita pun tak perasan. Kita baca dia macam apa awalnya doa ni kan, kita makan awal ni kan. Dia baca doa semua tuan. Maknanya kan dalam tazkirah ni dia menyebutkan kan waktu yang paling mustajab doa ialah waktu berbuka. Sebab kalau ada satu surau tuan-tuan mazhab Hanafi ni, dia doa bermula daripada pukul 6.30 sampai 7.30, 1 jam dia zikir dan dia doa.
zikir, doa sampai 7:30. Masuk waktu buka tu juga. Nak cerita mencari keberkatan kan, di mana waktu yang mustajab doa. Kita nak tunggu qiyamul lail kadang-kadang tak bongkar. Tapi waktu yang senang sambil-sambil relax gitu kan. Rupa-rupanya waktu itulah waktu mustajab. Kemudian disebut lagi dalam hadis Nabi, orang yang memberi makan orang yang berbuka mendapat ganjaran pahala itu seperti mana orang yang berpuasa. Maknanya setiap ibadah yang kita buat tadi tu dalam bulan Ramadan ada dalil, ada nas dia dan ada kelebihan-kelebihan dia, yang mana menjurus kepada 3 perkara: rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pengampunan Allah, dan pembebasan kita daripada azab neraka Allah Taala. Dan kalau kita perasan dalam doa makan itu sendiri pun, dan waqina azabannar, ya Allah Taala jauhkan kami daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Situ dah ada dah pembebasan. Nabi sebut ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Jauhkan diri kamu daripada api neraka walau bisyikit tamrah, walaupun dengan sebelah biji tamar. Maksudnya kita jamu orang berbuka walaupun dengan sebelah kurma sudah mampu untuk memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita ada seluruh bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita ambil peruntukan yang Allah Taala bagi ni kan. Sebab tuan-tuan, dan satu daripada program bulan Ramadan ini khusus kepada pejuang Islam ini, tarawih ni tuan-tuan semua orang buat. Yang jarang orang buat ni qiyamul lail waktu sahur. Sahur ni semua orang, tapi qiyamul lail waktu sahur tu jarang-jarang ada orang buat. Kan? Orang perempuan juga memang tak sompek lah. Pasal dia bangun tu tengah masak kan? Yang abang ni dia tunggu dah masak tu baru bongkar. Rugi tu. Sedangkan itulah waktu yang mustajab tu. Kan? Jadi tu. Maknanya program yang sebagai seorang pejuang Islam, sebagai seorang ahli parti gerakan Islam ni, yang mana matlamat kita nak melaksanakan syariat Allah, sepatutnya kita lah orang yang paling hampir sekali dengan sunnah Rasulullah SAW. Satunya ialah qiyamul lail dalam bulan Ramadan, yang keduanya ialah Al-Quranul Karim. Kita ni memang kan nak melaksanakan syariat Allah. Syariat Allah Ta'ala ni Quran lah. Kita nak laksana hudud ni dalam Quran lah. Kan? Kita nak melaksanakan negara berkebajikan, konsepnya Quran lah. Tetapi yang menjadi problemnya, orang yang perjuangkan Al-Quran ni dalam bulan Ramadan dia jauh daripada Al-Quran. Itu yang kita lalat sebelah kan. Dia nak berjuang Islam, kita nak berjuang Quran kan? Nak menegakkan syariat Allah dalam Quran tu. Tetapi kita tak hampir dengan Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pun kita jauh daripada Quran, luar daripada Ramadan, lebih-lebih lagi lah kita sangat jauh daripada Al-Quran ya? Betul lah, melaksanakan isi kandungan Quran ni wajib. Baca Quran ni sunat kan? Tapi janganlah sampai kita tak baca Quran langsung kan? Walaupun matlamat kita, tujuan kita ialah nak melaksanakan hukum Al-Quran kan? Jadi bila cerita tentang Quran ni tuan-tuan, setingat satu kisah dalam suratul Ahqaf ayat 29 ni, cerita bagaimana satu kumpulan jin dia duduk mendengar Nabi SAW baca Quran. Setengah riwayat kata jin ni dia datang waktu Nabi semayang, Nabi baca Quran, dan jin ni dengar Nabi baca Quran dengan khusyuk. Ada satu riwayat yang lain, lepas Nabi semayang, bila dia dengar Nabi baca Quran dalam semayang tadi, dia datang balik jumpa Nabi, nak dengar Nabi baca Quran dalam suratul Ahqaf. Dan kita tengok sikit apa pengajaran yang kita boleh dapat. Ni bukan tafsir ni. Kalau tuan-tuan nak dengar tafsir surah Ahqaf ni, sekarang di Radio Aikim pukul 6.30 pagi, ataupun siaran ulangan pukul 8 malam. Ustaz Zahzan Muhammad sekarang tengah mentafsirkan surah Al-Ahqaf ni, riwayat 1 semalam. Jadi sepanjang Ramadan ni saya rasa boleh habis surah Ahqaf ni. Ayatnya tak panjang, ada 35 ayat saja. Cuma malam ni nak baca sikit supaya kita tengok apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada suratul Ahqaf. Sebab kita pejuang Islam bukan hanya sekadar nak memperjuangkan hukum Allah yang ada dalam Quran tu, tapi bukan juga hanya sekadar kita nak membaca Quran, tapi biar sikit sebanyak kita dapat memahami
satu dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Dan ayat ni tuan-tuan, bila saya semak-semak balik, rupa-rupanya ada dalam ayat tadarus Al-Quran Kerajaan Negeri Kelantan, kalau tak silap yang 3-4 tahun yang lepas. Jadi silibus Kerajaan di Kelantan ni tuan-tuan, dia start daripada tahun 1990. Pah merintah ni Kelantan ni, tahun pertama Ramadan ni, di samping buat tarawih di dataran tengah-tengah bandar Kota Baru ni, Kerajaan negeri buat pilih beberapa ayat Al-Quran, surah-surah tertentu untuk dijadikan surah tadarus kepada seluruh rakyat negeri Kelantan. Bukan rampah, seluruh kerajaan rakyat negeri Kelantan. Bermula daripada Menteri Besar sampailah kepada orang kampung, budak-budak, anak-anak remaja ni. Dijadikan program wajib, kan? Menteri Besar, majlis peresmian, dia membentangkan tafsiran ayat kepada esko kerajaan negeri, kepada ketua-ketua kampung, kepada guru-guru takmir seluruh Kelantan. Kemudian guru takmir esko kerajaan negeri yang berhormat wakil rakyat ni balik ke kawasan masing-masing, kan? Buat majlis tadarus sambil-sambil buka puasa, buat tadarus Quran, bentangkan pula kepada orang kampung ni, kan? Di masjid-masjid, di surau-surau, di balai raya, di pertemuan-pertemuan mesyuarat dan seumpamanya seluruh di Kelantan. Setiap tahun ada surah-surah tertentu yang digunakan untuk memberi kepahaman Al-Quran kepada rakyat. Ni yang kita kata, kalau pemimpin tu dia jiwa dia Quran, maka sampai bawah Quran ini akan sampai kepada seluruh rakyat. Tapi kalau pemimpin tu karaoke rakyat pun karaoke juga. Jadi tak ada kan. An-nas ala dini mulukihim. Manusia tu ikut agama pemimpinnya. Gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ujibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wa man la yujib da'iyallah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami dihadapkan kepada kamu, yakni Rasulullah SAW, satu rombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mana mereka menghadiri majlis tersebut, mereka berkata, ansitu, diamlah kamu untuk kamu mendengar. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Lalu mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa. Ia ini membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berimanlah kepadanya. Nescaya dia akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu daripada azab siksaan yang pedih. Dan barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahu alaihi. Jadi daripada ayat ini tuan-tuan, yang pertama kita ambil pengajaran, iaitu yang pertama, jin pun minat nak dengar Quran. Dan memang Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia ni untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia ni hanyalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan jin dan manusia ni pun akan dihadapkan di mahkamah Allah Ta'ala di akhirat dan akan menerima balasan yang sama, baik jin baik manusia. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi.
Sesungguhnya kami akan mencampakkan dalam neraka jahanam tu nanti ramai di kalangan jin dan juga manusia. Maksudnya jin pun kena seksa kalau dia tidak beriman, dia tidak melaksanakan suruhan Tuhan. Begitu juga dengan manusia. Dalam ayat ni kita tengok sikap jin di dalam menerima ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka saling mengingati di antara satu dengan lain. Ansitu, diam. Orang kita ni tak kan, dengar baca Quran cabut lari terus, kalah setan. Dengar nak bagi tazkirah, cabut lah. Itu sebab tak umum tadi, lepas tarawih Ustaz Fuad nak bagi tazkirah, pakat balik semua. Payah, allergic orang ni dengan tazkirah, dengan ceramah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jin ni dia kata bila dengar baca Quran, ansitu ni tak sama dengan isma'u. Isma'u dengar macam tu lah. Bila ansitu maknanya dengar dengan teliti, cuba fahamkan. Itu ansitu, dengar. Kemudian bila selesai dengar, itu di antara adab lah, di antara adab kita mendengar ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, nama-nama Allah disebut, itu ansitu, kita kena diam, dengar dengan teliti, dan kita cuba memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin ni bila dia disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah imannya kepada Allah. Itu sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kemudian selepas daripada itu, falamma qudiya, apabila selesai saja dengar, wallau ila qaumihim munzirin, mereka balik kepada kaum mereka, munzirin, bagi peringatan. Dia balik itu sampaikan balik kepada kaum. Ini satu kita ada sikap yang kita kena contohi lah daripada kalangan jin ni. Dan bila kita dapat satu ilmu, dapat satu pengajaran daripada ayat Allah, daripada hadis Rasulullah, balik kita sampaikan. Orang yang pertama yang kita nak sampaikan ini, kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagilah peringatan itu kepada ahli keluarga kamu yang terhampir. Maknanya suami, isteri, anak-anak, ahli keluarga yang terdekat. Itu yang memula sikit lah. Lepas tu panjang sikit lagi, jiran tetangga, saudara mara, sahabat andai, rakan-rakan sepejabat dan seumpamanya. Maknanya sampaikan. Munzirin, jadi orang yang memberikan peringatan. Apa peringatan jin ni kepada kaum dia? Dia kata, ya qaumana, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan suatu kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitaban unzila min ba'di Musa, iaitu kitab yang diturunkan selepas daripada Nabi Musa. Quran lah. Maknanya Quran yang diturunkan ini musaddiqan lima baina yadai, dia mengukuhkan lagi, menjelaskan lagi apa yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain. Maknanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni sama seperti mana Nabi Musa dulu, sama seperti mana Nabi Nuh, sama seperti yang dibawa oleh Nabi Isa, iaitu ajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada seruan yang lain. Nabi Isa ajak pada Tuhan lain, Nabi Musa ajak pada Tuhan lain, Nabi Muhammad Tuhan lain pula tak ada. Jadi sama. Itu maknanya mengukuhkan, membenarkan apa yang pernah turun sebelum daripada itu. Ya hadi ilal haqqi, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada kebenaran. Kalau kita nak tahu benar-benar dengan tak benar, rujuk pada Al-Quran, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila tariqin mustaqim, dan Quran ini menjadi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tuan-tuan, kita setiap hari minta jalan lurus ni. Kan dalam sembahyang 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Dan jin ni ataupun ayat Allah Taala yang sebut ni, dia kata ila tariqin mustaqim, iaitulah Al-Quran. Nak dapat jalan yang lurus tadi, mesti melalui petunjuk Al-Quran. Kalau kita berpaling daripada Quran, tidak terima Quran, menolak Al-Quran, bacalah berjuta kali pun ihdinas siratal mustaqim, kita takkan sampai kepada jalan yang lurus. Sebab
Kita nak jalan lurus tapi kita pilih jalan yang bengkak-bengkok. Itu. Ini problem kita. Macam kita lah ketang pilah nak pergi Bahau kan. Tanya bang, tolong tunjuk saya jalan nak pergi Bahau. Kita pun dia jalan dia kan keluar masuk kiri. Terus tu sampai simpang Ramang Panas tu jangan terus masuk kiri. Keluar ke apa? Simpang 3. Kalau ke kiri Joseph, ke kanan Bahau. Okey. Kita pun briefing lah. Faham tak faham? Tak berapa faham. Kita pun keluar Fatih pula. Looking map itu. Looking. Senyap ni berapa kilometer sampai Senyap kan. Kan ni simpang 3 sampai Bahau lah looking. Jalan dia kata tak apa lah bang, saya ikut jalan pilah lah. So terajang pun tu kan. Kita nampak connect briefing tu tadi. Jadi ibaratnya macam tu lah tuan-tuan. Kita 17 kali minta ke Allah Ta'ala, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah Ta'ala kata jalan lurus tu Quran. Kan? Tiba-tiba kita tak nak Quran. Memang layak orang terajang Allah Ta'ala. Jadi itu problem itu. Minta pada Allah jalan lurus, Allah Ta'ala kata ini jalan Islam, ini jalan dia Quran. Tiba-tiba kata tak apalah, kita pakai undang-undang lain lah. Tak payah pakai udut-udut ni. Itu habis hari dah. Sebab kita menolak Al-Quran. Kemudian apa lagi kata Jibril, kata jin ni, wahai kaum kami, ujibu da'i Allah. Terimalah seruan Nabi Muhammad ni. Apa yang Nabi bawa ni, yang diajak beriman pada Allah ni, terimalah. Wa aminu bihi, berimanlah dengan Rasulullah. Sebab bila kita terima dakwah Rasulullah, terima syariat Allah, terima iman kepada Allah, iman dengan Rasul, iman dengan Quran, yaghfir lakum min dzunubikum, kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujirkum, dan dijauhkan kamu semua daripada azab siksaan, selamat daripada api neraka. Jadi walaupun kita kata puasa bulan Ramadan, kedatangan bulan Ramadan boleh membebaskan diri daripada api neraka, tapi kalau tolak Quran dalam waktu yang sama, tetap masuk neraka juga. Walaupun dia puasa 30 hari bulan Ramadan, zakat dia paling banyak keluar, tarawih dia paling banyak, orang buat 8, orang buat 10, dia buat sampai 50, 60, dia tetap masuk neraka sebab tolak Al-Quran. Sebab dalam bab ibadah ni kita jaga akidah, lebih-lebih lagi kita nak jaga. Salah satunya beriman dengan hukum Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Wa man lam yujib da'i Allah, siapa yang tidak menyahut seruan Rasulullah, ajak kepada Islam, ajak beriman pada Allah, ajak melaksanakan syariat Allah, falaisa bimu'jizin fil ardi, kau takkan dapat lari, melepaskan diri daripada azab Allah Ta'ala di atas muka bumi. Azab Allah Ta'ala ni dah tunjuk macam-macam. Fir'aun lawan Allah, begini azabnya. Kaum Samud lawan Allah, begini azabnya. Husni Mubarak buat zalim, lawan perintah Allah, begini azabnya. Kan? Dah tunjuklah satu persatu ni kalau lawan hukum Allah. Kan? Kita nak lari mana? Duit banyak, ada jet pejuang, jet sendiri, jet peribadi, nak lari mana? Tak boleh lari. Kita ada rumah di Australia, kondominium di Singapura, nak lari? Tak boleh lari. Kita boleh lari daripada, boleh jadi kita ada immunity daripada undang-undang dan peraturan dunia ni, tapi kita tidak boleh lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab Allah Taala kata, walaisa lahu min dunihi awliya, dia tidak akan ada seorang penolong pun kecuali Allah Taala saja. Semua lepas tangan. Bahkan disebut oleh Allah Taala dalam satu ayat, orang ini dia kata, alangkah menyesalnya dia kata, sekiranya dia beri peluang kepada aku kembali ke dunia, aku takkan sokong dia lagi. Aku akan bebaskan diri aku daripada dia seperti mana dia membebaskan dirinya dengan aku pada hari, iaitu pada hari itu. Menyesal bapak ni. Dia ingat dia duduk dalam parti Taurut ni, dia boleh selamat semua. Ini ada tak apa, kita pernah menteri orang kita, menteri besar orang kita, punya action bukan main. Akhirat besok tak ada dah. Sampai dia orang ni besok dia akan kata, kan, kalau bagi peluang saya lagi balik ke dunia ni, aku tak sokong lah bapak ni. Ayat tu ayat mudah ni. Minta mahal lah nak sokong, tak ada dah. Dan Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat yang lain, wala tarkanuna ila alladhina zalamu, jangan sekali-kali kamu bersekongkol dengan orang zalim.
Orang zalim ni maknanya orang tolak hukum Allah lah, tu zalim. Dia bagi 500 itu tuan. Allah Ta'ala ni dia bukan nak yang itu. Kan? Bagi 500 ke, bagi tayar spare ke, bagi jalan raya, bagi ni. Pembagian ni itu adalah memang hak kerajaan kepada rakyat, siapa pun yang merintah. Kalau Barack Obama pun jadi Perdana Menteri Malaysia pun, itu tugas dia. Bagi lampu, bagi balai raya, jalan raya ni semua ni memang kerja kerajaan. 6 Perdana Menteri, 6 tu semua dia buat. Yang Allah Ta'ala minta ni bukan balai raya, bukan lampu jalan raya. Yang Allah Ta'ala minta laksana syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita tak setuju dengan yang ada hari ni bukan masalah dia tak bagi jalan tar, bukan masalah tak bagi lampu jalan. Yang tak setuju kerana dia menolak hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kan? Yang buat ni siapa pun boleh, dia bukan yang buat itu Indon kan. Betul lah, maka dia menjadi yang berhormat maksud kan. Bukan dia yang pergi terap jalan tu. Yang pergi terap jalan dia KR lah. Memang kerja dia KR lah. Kan? Kita tu mesyuarat ESCO lah kan? Memutihkan polisi dan dasar tu. Kan? Kalau kerja yang berhormat terap jalan, semua orang tak nak dia berhormat. Kau lah buat tak ada orang. Biar dia jadi cikgu sekolah kan. Betul? Kan? Jadi itu tentang maknanya. Sudah tahu? Yang dikenaki oleh Allah ialah melaksanakan syariat Allah. Dan disebut ni, siapa yang tidak melaksana syariat Allah, dia tidak akan melepaskan diri daripada azab Allah Ta'ala, dan dia tidak akan ada pelindung yang lain. Walaisa lahu min dunihi awliya. Dia tidak akan ada siapa-siapa yang boleh menjadi pelindung. Ulaika fi dhalalin mubin, dan mereka itu semua berada dalam kalangan yang sesat. Itulah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita ambillah pengajaran daripada peristiwa jin ni, yang mendengar ayat-ayat Rasulullah ni. Yang pertama, tugas kita ialah sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Sebab yang nak menegakkan Quran ni kita, dan kita lah orang yang paling hampir dengan Quran, dan kita lah orang yang sepatutnya paling memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Dan tugas kita bukan hanya sekadar untuk kita faham dan mengetahui, kita berazam untuk mengamalkan dan menyampaikan pula kepada orang lain, supaya kepahaman itu dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Dia problem yang tak sokong Islam ni sebab dia tak faham Al-Quran. Jadi itulah tugas kita, peranan kita untuk kita sampaikan kepada masyarakat dan memberi khabar berita gembira tentang Islam, dan memberikan ancaman dan kesengsaraan untuk orang yang lawan Islam. Jadi sekali itulah tazkirah yang sempat sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada 2-3 ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan pada Ustaz. Tazkirah yang pendek tapi itulah mana dan padat dan insyaAllah itu jadi panduan kita. Program seterusnya kita akan ada iftar di Selda Kepis 4 hari bulan di rumah Arbangin. Arba'in nama dia Arbangin. Jadi kita jemput semualah insyaAllah untuk hadir sama-sama. Ini merupakan program mingguan, ada bersaling, kita sembahyang, kita buka puasa. Dan kalau ada surau maghrib dekat, kita akan sembahyang tarawih dan isyak. Lepas tu kita akan ada tazkirah. Tapi Kedah tak ada lagi Ustaz belum ni. Ustaz Amin lah insyaAllah. So kita tutup dulu dengan takbir.